Untuk sesi pertama, sesi soal jawab kertas 1, dipersilakan Puan Nuriza binti Ibrahim. Silakan. Kak Liza, mic. Mic on. Oh, sorry. Okey. Okey, Cik Zul lagi sekali pas kepada saya. Nama pun Baik, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama mengikuti sesi soal jawab yang kertas 1 yang sesi soal jawab yang pertama, kertas 1. Okey, kita pergi ke moderator sesi tersebut iaitu Puan Nuriza binti Ibrahim. Dipersilakan. Terima kasih Encik Zul Hisham, pegawai SISC Plus dari PPD Gombak, Unit Bahasa. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua yang sedang bersiaran bersama-sama kita pada petang ini. Tatang bukan sebarang tatang, tatang bertingkah alunan lagu. Datang bukan sebarang datang, datang bersantai di sulam ilmu. Para penonton yang mengikuti siaran kita pada petang ini, anda semua saya bawakan bersama-sama dengan saya. Sebelum tu saya Cikgu Noliza Ibrahim dari SMK Rawang. Kita akan berbual santai dalam satu segmen bual bicara pada petang ini. Jom tanya Cikgu BM khas untuk kertas 1 BM SPM iaitu penulisan karangan yang anak-anak akan hadapi dalam waktu terdekat, kira-kira 16 hari sahaja lagi. Ya. Macam tak percaya ke? Jangan tak percaya, anak-anak semua calon SPM 2020 ini anda merupakan murid-murid yang tercatat dalam sejarah sebagai calon menunggu SPM paling lama dalam sejarah. Ya. Okey, namun jangan bimbang yang dia tunggu dah hampir, debaran pun semakin terasa, jadi usaha pun pastilah semakin berlipat ganda. Jadi tanpa membuangkan masa, dengan besar hati hari ini cikgu okey ke tak okey? Ada bunyi Rao dengar tak? Okey cikgu, cuma tadi ada sikit je, tak apa. Okey, teruskan. Okey. Jadi tanpa membuangkan masa, dengan besar hati hari ini Cikgu Liza ingin memperkenalkan dua orang tetamu atau panelis kita yang kita bawakan khas untuk berkongsikan pelbagai tips dan juga nasihat-nasihat penting yang mungkin selama ini dipandang remeh oleh anak-anak semua Jadi panel pertama kita pada petang ini, Cikgu perkenalkan Cikgu Abdul Rauf bin Muhammad Dahlan yang juga dikenali sebagai Cikgu Retis merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu di daerah Gombak dan juga jurulatih utama Bahasa Melayu di daerah Gombak. Selamat datang Cikgu Rauf ke program Santai Jom Tanya Cikgu BM. Apa khabar Cikgu Rauf? Alhamdulillah sihat. Selamat datang juga kepada Cikgu Noliza Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang penuh keberkatan ini kita akan bersama-sama dalam satu wadah ataupun wahana ilmu buat semua calon SPM 2020. Macam kata Cikgu Liza Ibrahim kata tadi, antara terlipat dalam sejarah mereka sebagai calon SPM yang paling lama menunggu. Dan satu lagi Cikgu Liza perlu kita tahu mereka juga merupakan calon terakhir SPM untuk sistem pendidikan yang lama iaitu KBSM. Dan mereka akan menjawab format yang terakhir kali dan tak ada dah format ini ditanyakan pada masa akan datang. Begitulah kiranya Cikgu Liza. Terima kasih juga kepada pihak pejabat pendidikan daerah Gombak kerana sudi menjemput saya dan rakan-rakan lain untuk berkongsikan tips terakhir sebelum calon-calon menduduki kertas Bahasa Melayu khususnya untuk kertas 1. Jadi kita kembali kepada Cikgu Noliza Ibrahim. Terima kasih Cikgu Rauf mukadimah yang menarik ni. Okey, seterusnya kita akan perkenalkan juga ahli panel kita yang kedua untuk sama-sama menjawab soalan daripada anak-anak murid kita hari ini, iaitu saya persilakan Cikgu Zalina binti Ahmad, guru kanan mata pelajaran bahasa dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh yang juga merupakan jurulatih utama Bahasa Melayu dan mantan guru cemerlang Bahasa Melayu di daerah Gombak. Selamat datang Cikgu Zalina ke rancangan kita pada hari ini. Jom tanya Cikgu.
Okey, saya ambil balik ya. Okey, Cikgu Zalina binti Ahmad, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh yang juga merupakan jurulatih utama BM Daerah Gombak dan mantan guru cemerlang. Apa khabar Cikgu Zalina petang ni? Alhamdulillah, baik Puan Nurliza. Puan Nurliza apa khabar? Alhamdulillah baik sihat. Jadi kita bersama-sama bertiga pada hari ini ya, Cikgu Zalina, Cikgu Rauf dan saya, kita akan cuba bersama-sama secara langsung dengan anak-anak murid kita di saluran YouTube live ini untuk menjawab soalan-soalan atau kemusykilan-kemusykilan yang ada dalam fikiran anak-anak kita menjelang SPM ini, khusus untuk kertas 1 ya. Baik, sementara menanti soalan-soalan yang akan keluar di ruangan chat untuk anak-anak kita di luar sana, bolehlah menulis atau menghantar soalan-soalan berkaitan dengan karangan saja untuk slot ini ya. Bagaimana cara untuk menghasilkan karangan yang cemerlang atau apa-apa saja soalan yang selama ini menghantui anda untuk menulis karangan dengan cemerlang. Jadi sebelum kita dapatkan soalan-soalan tu, saya ingin lontarkan satu soalan kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, iaitu Cikgu Rauf dan Cikgu Zalina ya, setengah calon kita, anak-anak murid kita ini ya, memang mereka dah set dalam fikiran karangan ni susah untuk mendapat markah yang cemerlang. Ya, khususnya untuk mendapat markah tinggi lah ya. Dalam kepala tu dia dah set dah begitu. Jadi apa nasihat ataupun tips daripada Cikgu Rauf dan Cikgu Zalina berkaitan perkara ni? Siapa nak mula dulu ya? Okey, saya rasa macam ni, apa ni Liza kena mention nama dah kot. Cikgu Rauf ke apa. Dulu ke ya? Okey. Jadi apa pandangan Cikgu Rauf berkaitan dengan perkara ini? Baik, terima kasih Cikgu Liza ya, berkaitan dengan persoalan yang secara lazimnya dilontarkan oleh calon-calon kita ya. Bagaimana cara untuk menghasilkan karangan yang cemerlang? Baik, sebenarnya tak ada benda yang dalam dunia ni senang sebenarnya. Apabila kalau kita tak pecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Tak begitu Cikgu Liza? Ya, tepat sekali. Cikgu Zai pun tahulah benda ni kan, ada bini aku kat belakang. Okey. Okey, baik. Iklan kejap. Jadi sebenarnya maksudnya sekarang ni, okey, semua calon perlu mendengar kata guru mata pelajaran masing-masing. Sebab guru mata pelajaran, tak ada guru mata pelajaran yang tidak mahu berkongsikan apa-apa sahaja ya, tips untuk menjadikan karangan calon-calon ini cemerlang. Tak kira kelas di hadapan ke pertengahan ataupun kelas yang berada di kedudukan yang belakang. Tidak masalah sebenarnya kan. Tips-tips yang diberikan tu bersesuaian dengan peringkat kelas yang diduduki. Baik, sebenarnya kalau kita yang penting ialah kita kena sentiasa berlatih menulis. Selagi kita tak menulis, selagi kita tak buat karangan tu, kita tak tahu karangan tu cemerlang ataupun tidak. Kita kena mulakan. Kita masih ada masa lagi, beberapa hari lagi dalam masa 2 minggu ini. Mulakan dari sekarang. Yang pertama. Yang kedua, kita jangan fikir yang kita ni takut melakukan sebarang kesilapan atau kesalahan dalam penulisan karangan. Janji kita buat. Selagi kita tak buat, kita tak tahu karangan itu salah ataupun betul. Mungkin dari segi ejaan, mungkin dari segi tata bahasa, mungkin dari segi ayat dan lain-lain lagi. Itu saja daripada saya setakat ini. Dipersilakan Cikgu Liza. Jadi boleh tak mencelah terus? Boleh. Boleh, tapi Okay, Rauf jangan sebut Kak Liza lah nak. Okey, pelajar. Kebanyakan pelajar-pelajar, calon-calon, kalau kita lihat, mereka ni kesalahan dalam memilih tajuk. Memilih tajuk. Kalau kita lihat pelajar pertama dalam memilih tajuk, biasanya berlaku kerana calon ni dia tak faham kehendak soalan. Dia tak faham keadaan ini terjadi mungkin kerana calon tu rasanya terburu-buru. Sebab kita tahu bahasa Melayu ini ialah kelas yang permulaan, mula-mula sekali. Mungkin dia ada perasaan takut, gemuruh. Jadi kemungkinan akan berlaku mereka nak menyiapkan karangan tu dengan segera. Jadi dia terburu-buru dalam memilih tajuk yang sesuai, nak fahamkan tajuk. Itulah kadang-kadang kita lihat calon kita ni
bila dia tersalah tajuk ataupun dia hanya baca secara seimbas sekali je, itu yang menyebabkan karangannya selalunya mereka ini akan dapat A. Tapi bila dia salah memilih tajuk dan salah untuk mentafsir tajuk, itu yang menyebabkan mereka kurang ataupun untuk mendapatkan karangan yang lebih cemerlang tu sukar pada dia. Itulah pada pandangan cikgu lah yang selama ni kalau cikgu mengajar pelajar-pelajar ni. Jadi boleh saya tambah sedikit lagi berkaitan apa yang disampaikan oleh Cikgu Zalina sebentar tadi, ya Cikgu Liza? Ya, silakan Cikgu Raul. Okey. Memang kita tahu kertas bahasa Melayu 1 ni merupakan kertas yang pertama yang akan diduduki dan akan dijawab. Jadi tidak mustahil gemuruh itu akan ada. Bab kata macam Faizal Tahir kan, gemuruh jiwa, semangat membara, selalu membara, dia terus jawab. Nampak soalan nombor 1, contohnya macam bahagian B. Nampak soalan nombor 1, dia terus jawab. Selalunya soalan bahagian B nombor 1 tu banyak perangkap di situ. Soalan nampak mudah tetapi tugasan yang ditugaskan memerangkap kadang-kala. Cikgu Raul, saya rasa itu satu poin yang penting untuk tips kepada anak-anak penonton kita hari ni ya. Soalan satu nampak mudah tapi ada banyak perangkap di situ. Ya, memang betul. Kadang-kadang kita dah dibekalkan oleh macam mana-mana penceramah ataupun mana guru-guru yang memeriksa ya, teknik menjawab, ayat bagus-bagus macam ni, masukkan itu, masukkan ini. Tetapi serupa ya, saya boleh analogi macam ni. Kita pakai lawa-lawa, cantik-cantik, pakai celak, pakai maskara, pakai lipstick, tudung lawa, baju bergemerlapan, tetapi kita tidak mandi. Apa jadinya penampilan kita pada hari itu? Nampak cantik tapi tak mandi. Perkara asas mesti bersih. Maksudnya tugasan tu mesti dijawab terlebih dahulu. Banyak berjangkap sama. Nanti kita akan bagi. Sebenarnya calon-calon perlu membaca setiap inci perkataan, ayat, frasa dan kesemua soalan tu dibaca terlebih dulu. Kadang-kadang calon kan dah habis nak jawab soalan nombor 1, baru nak dia bilik kertas soalan dia balik, nak tengok. Ya Allah, soalan nombor 5 lagi senang sebenarnya. Dah di situ telah membazirkan masa. Satu lagi analogi, orang tu pandai bersilat, pandai bertaekwondo, pandai berkarate, ada ilmunya semua, tapi dia tak pandai menggunakan strategi untuk bertempur. Pasti akan kalah, pasti akan kecundang. Sekian. Baik, banyak dalam beberapa minit saja ada banyak tips yang diberikan oleh Cikgu Zalina dan juga Cikgu Rauf. Tapi saya tertarik dengan perkataan strategi tadi. Sebenarnya memang apabila kita pergi berperang, perkara paling utama bukan senjatanya, bukan kecanggihannya tetapi strateginya. Jadi untuk itu sementara kita belum ada soalan lagi daripada penonton, kita kena ada soalan ni, mai tanya. Okey, boleh Cikgu Raoh dan Cikgu Zalina. Okey. Baik, perkataan strategi tadi Cikgu Raoh dengan Cikgu Zalina dua-dua menyebut perkataan itu. Jadi saya rasa itu memang sangat penting, poin yang penting untuk anak-anak kita yang menonton pada hari ini untuk beri perhatian. Jadi soalan yang biasa anak murid saya tanya. Strategi daripada langkah pertama masuk ke dewan. Mereka telah pun bersedia berbulan-bulan untuk menulis karangan ni. Tetapi langkah pertama masuk ke dewan tu kadang-kadang menjadi titik tolak. Karangan mereka bagus ataupun hilang punca masuk ke dewan tu. Jadi strategi daripada nak masuk ke dewan sehinggalah memilih soalan tu. Dipersilakan Cikgu Raouf dahulu. Okey, baiklah. Kita sedia maklum bahawa kertas yang pertama ni memang menghantui memang menghantui semua calon. Dan kalau kita tengok kertas jawapan peperiksaan yang mereka jawab tu, pasti akan macam macam basah sikit, berpeluh tangan di situ semua kan. Itu belakang kilah, mana-mana pemeriksa pun akan jumpa benda tu. Yang pertama, nombor 1, tenang. Semua kaunselor dah ajar benda ni, tarik nafas, tenang. Mana lepas tu kita ikutlah dengan agama masing-masing. Kita selawat ke, baca Fatihah ke, baca doa penerang hati, sebelum buka tu baca bismillah, ya Allah mudahkan urusanku ini. Buka, baca satu persatu. Baik, strategi yang kedua ialah kita akan cuba jawab kertas bahagian B terlebih dahulu. Kerana kertas bahagian B itu membekalkan markah yang sangat banyak, iaitu 100 markah berbanding bahagian A 30 markah. Ya, tapi calon kita nampak, dia akan nampak yang depan, dia akan hentak dulu, betul-betul. Dia
Dia nampak lauk dekat depan, dia hentak dulu tutup. Sedangkan yang kat belakang tu lagi sedap sebenarnya. Ya, jawab panjang bahagian A tu, tiba bahagian B dah tak cukup masa, dia jawab sikit. Jadi kat situ strategi dah tak betul. Apa-apa pun calon-calon mesti menjawab bahagian B terlebih dahulu, diikuti bahagian A. Ya, itu setakat ni. Cikgu Zarina, Cikgu Liza. Silakan. Oh, Okey, Mai. okey. Okey. Boleh dengar dah. Okey, kejap, minta maaf. Cikgu Liza punya speaker tu saya boleh dengar. Bila saya cakap saya dengar vap. Cikgu Raouf dengar tak? Dengar ya? Tapi tak dia- ada Tak, Cikgu Liza Macam memang ada tak bising, dengar. macam ada bising di keliling tu. Ya, dia macam audio tu. Tak apa. Saya akan bantu kemudian. Sekarang ni saya bantu Cikgu Zamiah ni. Saya remote PC dia. Itu okey. ilmu dari jauh. Tak apa. Nanti saya, that's why tadi saya mute kejap. Bila Cikgu Raouf bagi penerangan, saya mute kejap Cikgu Liza tadi. Supaya dia tak ada berdesir di belakang pada dengar Z. Ya. Nampak? Ya, dengar. Sebab dia speaker laptop dia tu, dia pergi dekat mic dia balik. Tu jadi Tapi setting boleh adjust tu. dia setting dia. Okey. Alright. Silakan Cikgu Zalina. Ya, betul saya cikgu bersetuju dengan Cikgu Raouf tadi. Seeloknya kalau kita buat karangan, kita mulakan dengan bahagian B bahagian B, sebab bahagian B ni membawa markah 100 berbanding dengan bahagian A, iaitu 30 markah. Sebab bila pelajar asyik dia menulis bahagian A, dia terlupa yang ada bahagian B yang lebih banyak markah. Sebab itulah lembaga peperiksaan dia telah memperuntukkan markah dia memperuntukkan masa untuk menjawab bahagian A dan bahagian B. Biasanya kalau bahagian A dalam 45 minit dan selebihnya kita akan jawab di bahagian B. Okey, kebanyakan calon dia kekurangan isi. Kekurangan isi. Ada satu lagi yang penting, dalam karangan dia mesti ada rukun Cikgu Raouf dia mesti ada rukun karangan. Iaitu rukun karangan dia apa? Mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Itu yang penting. Mesti ada pendahuluan, isi dan penutup. Karangan mesti dimulakan dahulu dan kemudian ditutup. Jadi kebanyakan markah banyaknya terletak di tengah-tengah, iaitu di bahagian isi. Di bahagian isi. Jadi kadang-kadang calon ni kekurangan isi. Dia tak tahu apa dia nak tulis. Dia tak tahu apa nak tulis. Jadi sebelum kita dapat soalan, kita baca dahulu, kemudian kita analisa dahulu kehendak soalan. Pelajar boleh catat dekat kertas soalan. Kertas soalan apa dia poin-poin yang kita nak tulis. Jadi bila kita dapat poinnya kita tulis. Jadi kemungkinan isi yang kita nak kembangkan tu adalah. Jadi bila pelajar ataupun calon, jadi calon kena terutamanya bila dah ada isi dan perlu pembahagian perenggan tu mestilah seimbang. Cikgu Raouf ya? Itu antara tips-tipsnya kalau kita dalam penulisan karangan. Satu lagi, Puan Zalina Cikgu Zalina, kadang-kadang kan calon kita ni kan isi perenggan dia betul, cantik, pendahuluan, isi apa semua. Lepas tu sampai dekat penutup 2 baris saja. Yang lain sejengkal sampai itu. Kadang-kadang calon kita tak faham. Mereka kata kami jawab bagus, tapi apabila kesimpulan ataupun perenggan penutup itu sedikit, dia akan mencacatkan markah keseluruhannya. Dia akan jadi rendah lah. Begitu. Dan satu lagi, calon-calon kita ni, dia kata kita dah banyak akan masuk peribahasa, masuk tu. Kenapa karangan ni masih rendah lagi? Ini karangan tulisan untuk bahasa menarik, bukan saja peribahasa. Macam-macam lagi kita boleh masukkan gitu Sedangkan untuk bahagian untuk kertas 2, nombor 3E itu peribahasa kosong kita dapat. Semua dilubukkan dalam karangan. Kadang-kadang peribahasa tu pun tak betul. Dia akan mencacatkan lagi markah kita. Tak begitu Cikgu Zarina? Ya, betul. Saya setuju. Memang kebanyakan calon kadang-kadang bila dia akan masuk je peribahasa yang rasanya tak sesuai. Tak sesuai dan penggunaan dia pun tak sesuai. Penggunaan perkataan dia pun tak sesuai. Jadi calon kena berhati-hati. Kalau tak tahu,
macamnya tak tahu apa peribahasa yang tak digunakan, tak perlulah tulis ataupun beri je lah pendapat, kata orang tua-tua ke, macam tu. Pelajar. Jadi tak perlu apa ni, kalau tak tahu tu tak perlulah sebab kalau gitu dia dah jadi kesalahan fakta. Ya, betul. Dia jadi kesalahan fakta. Begitu juga dengan kalau pelajar-pelajar menggunakan nama-nama kementerian ataupun nama-nama yang dia tak tahu, dia main Nama tulis tokoh. saja. Itu juga menyebabkan kesalahan fakta. Bila kesalahan fakta, markah kita akan turun, dia markah akan turun sikit daripada bukan dia tengok secara keseluruhan. Sebab karangan ni kita akan menyemak, cikgu-cikgu akan menyemak selalunya secara holistik, secara holistik. Impression. Impression, ya betul Cikgu Raud, secara impression dan holistik. Okey, satu lagi, kadang-kadang calon bila dia tak ada isi, karangan dia akan menjadi mendata, dia akan menjadi mendata dan kadang-kadang melirik-lirik. Sebab dia akan ulang-ulang je benda yang sama. Itu yang menyebabkan terjadinya pengulangan isi, pengulangan isi dalam perenggan yang sama. Ini berlaku kerana calon ni kebanyakannya kurang membaca, kurang membaca dan kurang pengetahuan. Ada juga setengah calon betul Cikgu Raud, dia menghafal. Bila menghafal ayat ni dah jadi tak cantik lah. Dah macam jadi ayat ciplak. Ya Cikgu Raud macam copy paste je. Jadi sebenarnya karangan ni hendak menguji kemahiran menulis pelajar tu, menulis pelajar tu macam mana dia melontarkan idea dalam menghasilkan sesebuah karangan. Sebab kadang-kadang kita dapat lihat pelajar-pelajar, calon-calon yang memang karangannya memang bagus. Sebab kemungkinan dia rajin membaca ataupun bertanya guru ataupun dia usaha sendiri untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Satu lagi Cikgu Zalina kalau macam saya tambah sikit Cikgu Liza kadang-kadang pemeriksa ataupun pemeriksa mereka boleh mengesan ayat itu ialah ayat yang ditiru daripada buku ataupun dihafal daripada buku ataupun ayat itu memang atas dasar kematangan pecalon itu sendiri. Kita boleh dapat, yang kata pemeriksa boleh dapat kesan. Jadi selalunya karangan-karangan segini dia tak akan dapat cemerlang. Dan karangan ini akan jatuh kepada peringkat kepujian yang hampir ke bawah. Kurang, kalau kita kata-katalah karangan tu boleh pergilah per 100 tu, kita nampak dia boleh pergi ke 85, 86, 87 kan. Dia akan jatuh pada peringkat 70, 71, 72. Dan laporan akan diisi kat situ, karangan ini ialah karangan acuan. Dan kita boleh nampak ayat tu ialah ayat yang dihafal. Satu lagi, calon tu kalau macam dia seorang je yang buat macam tu, kita mungkin nampaklah boleh rezeki pada dia kan. Tetapi kalau macam hampir semua orang kata hampir jawab soalan yang sama, lepas tu ayat dia lebih kurang sama begitu, akan jadi macam itulah ceritanya. Jadi amat sebab pun nama pun karangan, membina, bukan meniru. Begitulah. Baik, banyak sekali tips yang penting yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita berkaitan dengan penulisan karangan cemerlang. Walau bagaimanapun Cikgu Rauf dan Cikgu Zalina memang kita fokus untuk anak-anak murid kita ni mendapat markah yang cemerlang, tetapi kita tidak boleh lupa kepada anak-anak murid kita yang kumpulan sederhana dan kumpulan yang sederhana dan jadi apakah macam saat akhir ni yang boleh dilakukan oleh anak-anak murid kita yang sedang berusaha untuk mencapai markah yang lebih baik. Mungkin bukan A, mungkin anak murid kita yang mungkin yang baru tersedar daripada lamunan mimpi yang lama, tapi dah mula bersemangat nak menulis karangannya untuk pastikan mereka boleh mendapat markah yang baik untuk SPM ini. Boleh saya mulakan? Boleh, silakan Cikgu Rauf. Okay. Begini kita kata Cikgu Zalina tadi kita kembali pada rukun menulis ni. Nombor 1 kita mesti ada penduluan. Betul Cikgu Zalina? Nombor 2 kita perlu ada isi dan yang ketiga perlu ada penutup. Dan kita kena hadkan dalam dalam satu perenggan itu berapa ayat kita nak. Kita sedar dalam di Malaysia ni teknik penulisan karangan sangat banyak. Pelbagai dengan imbakub lah, dengan dikemasin lah, pelbagai lagi. Tetapi walau macam mana sekalipun, apa saja teknik kita gunakan, para pemeriksa dia tengok 5 sahaja. Nombor 1, idea, penghuraian,
contoh, kesan daripada idea tu tadi dan juga penegasan. 5 ayat sudah. Ya, macam Cikgu Zain cakap tadi, untuk mengelakkan berlakunya pengulangan idea, pengulangan ayat yang orang kata berkali-kali, pastikan 5 rukun dalam penulisan ni ditekankan. Rujuk kembali dengan guru masing-masing apakah di 5 ini, iaitu idea, huraian, contoh, kesan dan penegasan. Dan satu lagi, jangan kadang-kadang kena banyak isi. Tidak. Isi untuk perenggan untuk bahagian A kita hanya ambil 3 saja. Apa yang ada di situ kita terus buat. Untuk bahagian B contohnya perlu kita janakan 4 isi saja. Pemeriksa dia hanya nak tanda 3 isi yang tepat yang dihuraikan dengan baik dan matang. Tambah satu lagi untuk backup, kod-kod lah mana satu ni kurang memberangsangkan. Ya, kalau buat 7 isi sekalipun, kalau perenggan dia ini macam ni tak guna juga. Ya, janji dia cukup kriteria, ikut kriteria yang dikehendaki oleh lembaga, bukan yang kita suka-suka. Itulah dia. Puan Zalina, kalau ada apa-apa nak ditambah, silakan. Ya, betul tu Cik Rauf. Kalau kita menghasilkan karangan, terutama yang bahagian A, iaitu isi yang telah diberi, ambil aja isi yang ada. Jadi kita hanya huraikan. Hurai, berikan contoh, berikan ayat kesan dan ayat penegas. Cukup dah. Kalau pelajar buat macam tu cukup je satu perenggan. Sebab kalau pelajar calon diberi kertas A4, kertas untuk menulis, kalau ikutkan dalam 1,5 muka surat ataupun 2 muka surat dah memadai untuk bahagian A. Untuk bahagian A. Jadi kalau pelajar ambil masa terlalu lama untuk membuat bahagian A, jadi nanti rugilah untuk bahagian B, sebab bahagian B kita kena mencari idea sendiri, idea sendiri. Okey, salah satu lagi kesalahan kebanyakan yang calon-calon kita lihat buat ialah kesalahan dari segi tata bahasa, penguasaan bahasa. Jadi penguasaan bahasa walaupun kadang-kadang memang dia tak ambil markah, tak diberi penekanan, tapi sebenarnya dia secara keseluruhan akan mempengaruhi markah calon. Jadi calon ni kebanyakan bahasa dia mereka banyak menggunakan penggunaan ayat kata yang salah, kata-kata yang salah ataupun kata yang berulang. Terutama dalam kesalahan ejaan, penggunaan kata, kata adjektif, macam tu. Dan juga kadang-kadang kata peribahasa yang digunakan. Itu juga merupakan kesalahan-kesalahan ataupun boleh yang membawa markah penurunan markah calon. Selalunya kalau pelajar yang dapat markah cemerlang, yang dapat A, memang bahasa dia bagus. Kalau kita baca pun memang menarik, karangan pelajar-pelajar kita kan, dia menarik dan karangan dia tak terputus-terputus. Okey, itu antara kesalahan-kesalahan ataupun tips yang boleh kita beri kepada calon ketika menulis karangan. Baik, terima kasih Cikgu Zalina. Jadi anak-anak yang sedang menonton kita pada petang ini, sebenarnya rancangan kita pada hari ini lebih bersifat santai dan kita hanya nak berbual tentang perkara-perkara yang lazim yang menjadi masalah kepada anak-anak ketika menulis untuk mendapatkan cara bagaimana untuk menulis karangan dengan baik, menulis pendahuluan yang baik, isi yang baik, kandungan isi dan sebagainya, tu sebenarnya ada banyak bahan yang anak-anak boleh dapatkan di selain pada guru-guru di sekolah daripada YouTube sendiri ada banyak rakaman-rakaman yang berkaitan dengan penulisan karangan cemerlang. Jadi pada hari ini kita cuma ingin rungkaikan realiti sebenar tentang masalah karangan dalam kalangan anak-anak murid kita. Baik, kita ada satu soalan dari anak murid kita hari ini. Okey. Soalannya dia bertanya, cikgu, adakah strategi menggembirakan pemeriksa itu termasuk dalam salah satu cara untuk mendapat markah yang tinggi? Saya rasa Cikgu Rauf mungkin faham soalan ni, strategi menggembirakan pemeriksa itu. Boleh respon sikit Cikgu Rauf? Baik, saya ada 2 perkara lah nak cakap pasal perkara ni strategi yang menggembirakan pemeriksa. Strategi yang pertama ni memang lazim kita jumpa karangan dia tak berapa bagus, lepas tu ada nota-nota cinta di bawah tu.
Tolonglah saya wahai pemeriksa yang budiman. Sesungguhnya saya ni anak nelayan. Bila kita cek ayat tu memang ayat-ayat budak-budak sekolah yang pandai-pandai, kawan-kawan dia yang lain tu ya. Jadi sebenarnya para pemeriksa tidak teruja pun dengan ayat-ayat cinta sebegitu. Jadi cara untuk menggembirakan pemeriksa itu adalah dengan perkara yang pertama, mengolah ayat-ayat itu dengan matang di luar kotak pemikiran calon SPM. Jadi mengujakan pemeriksa, jadi pemeriksa ingin baca lagi, membaca lagi. Itulah antara yang untuk tips dia. Dan yang kedua ialah tulisan. Bentuk tulisan ya. Itulah salah satu cara untuk menggembirakan pemeriksa. Kadang-kadang ya, pemeriksa ni manusia biasa, bukan malaikat yang di atas kayangan sana ya. Kan lain bunyinya. Bayangkan kadang tulisan tu banyak dapatlah tulisan awak yang buruk. Macam mana tu? Walaupun bagus tulisan karangan tu, sedikit mengusik jiwa pemeriksa tu. Kesian hendaknya macam ramai yang dah veteran-veteran, cuma mata terangkat ke bawah kan. Nak tengok tulisan dia besar kecil Jadi kadang-kadang tulisan dia cantik, karangan dia biasa-biasa. Budak ni bagus lah tulisan dia. Katalah dapat, markah budak tu dapat 78% kan. Dia akan cuba cari kekuatan calon tu nak bagi cemerlang kat 80 ke atas macam tu. Ya? Okey, Rauk. Rauk, yang benda yang Rauk cakap tu memang kita cakap dalam kelas tau. Tapi kalau macam keluar cakap macam ni boleh Tak boleh. Tak, kita cakap bukan kita pemeriksa kan, manusia kan. Kita jangan sebut aku. Jangan sebut kita pemeriksa, jangan tu. Kita cakap sebagai guru. Umum. Guru yang membaca dia kan, dia akan cuba cari ya. Macam kita guru. Guru. Kita pemeriksa Jangan sebut pemeriksa. Tapi saya boleh tanya soalan kan, strategi nak menggembirakan pemeriksa, sebab murid ni dia memang tulis untuk pemeriksa. Cuma bila Rauf atau Kak Ina jawab tu, tak bolehlah macam nampak sangat yang kita ni pemeriksa. Betul. Okay. Rauf mungkin boleh sebut ni. Bagi pengalaman lah. Pengalaman saya ada pemeriksa yang memberitahu saya, macam tu boleh? Maybe Rauf kena sebut satu tulisan, dua kan ada calon dia suka tulis kosong dekat bawah tu tinggal 2-3 baris. Dia skip, dia terus pergi muka surat sebelah. Itu pun banyak tu berlaku kat sekolah Kak Liza lah. Nombor 3, dari segi dia punya presentation lah kan. Tulisan, lepas tu macam dia tinggal baris, lepas tu tepi pun dia tak habiskan sangat sampai ke tepi kan. Okey. Nanti Rauf sebut yang tu strategi itulah. Dari segi teknikal lah. Teknikal penulisan. Betul kan? Ni yang potong ni. Yang bila dia salah dia potong tu kan. Tu pun kita akan cerita. Tu pun kena, macam rasanya kita pun kena buat note sikit, takut tertinggal. Macam sekarang pun Kak Liza tengah type balik soalan yang rasa sesuai untuk bincang. Macam Rauf dengan Kak Ina maybe kena buat point juga kalau soalan yang ni. Kena apa soalan yang tu biar macam berfokus sikit. Kita bercakap. Kadang-kadang mungkin apa yang saya kosong, Kak Zai boleh boleh potong tau. Boleh saya tambah sikit. Macam tu. Okey. Macam saya bagi tahu juga sekarang ni kan Kak Zai dan Kak Liza, sekarang kita kan pakai apa ni kan, kertas tu kita kan scan semua LP score sekarang ni. Tapi yang tu kita tak boleh cakap lagi Rauf. Dia yang tu akak dengar dia akan diberitahu oleh SU peperiksaan. SU peperiksaan akan beritahu pelajar. Kita tak boleh beritahu. Takut kita dah bagi tahu tiba-tiba tak. Saya nak bagi tahu cara menulis mesti dalam garisan tu. Tak boleh keluar. Cakap dalam garisan, jangan keluar. Kan tepi tu kan ada hanya untuk walaupun kadang kita beli kertas A4 kertas kajang pun memang ditulis hanya untuk pemeriksa kan. Kalau kita beli kat luar pun kena cakap maksudnya macam ni. Maksud macam ni setiap soalan saya tu Rauf dengan Kak Ina dah ada point nak cakap apa. Sebab kalau kita langsung tak ada catatan, takut kita alah dah habis baru yang ni tak cakap kan. So strategi menggembirakan tu memang soalan tu rasanya sangat penting untuk budak-budak kita. Kadang-kadang dia menulis bagus tapi strategi tu tulisan teruk, line lintang pukang, padam teruk kan. Okay, so nanti lepas ni yang tu boleh itulah sebab yang tu macam satu persoalan.
Satu persoalan kita nak tanya kan, bolehlah mengimbikkan macam mana. Kalau mungkin ada cikgu pun tanya ke kan, ataupun pelajar pun tanya. Yang jawapan Rauf tadi tu menarik tu, yang menggembirakan yang pertama tu. Memang banyak kan kita akan dapat. Tolonglah saya anak yatim. Kan? Okey, yang kedua tu baru point yang betul. Tu best lah. Okey, rasanya masa kita ni dah 54 ni macam Kita mula lewat tadi. tapi rakam ni pun lambat ni. Okey, tak apa. So macam ni, siapa Tapi macam Liza kena tengok masa juga. Tu saya tengok ni. Ada tengok masa kita 50 mula tu kan. Kita macam okeylah Raptan ni kan. Maknanya sekarang kita kena set soalan daripada saya tu. Soalannya apa, lepas tu point jawapannya apa kan. Tu tak termasuk soalan daripada murid kan. Kalau soalan daripada murid tu banyak, saya akan hold lah soalan saya. Rangkum mana Kak Liza akan tengoklah rangkum yang mana untuk bagi. Kategori ikut kategori. Saya rasa kebanyakan pelajar akan tanya dari segi jumlah patah perkataan macam mana. Saya Nak rasa kira ke tak kan. nak kira ke tak. Lepas tu dia mungkin dia akan tanya fasa format sikit. Kalau soalan berformat tu macam mana. Yang tu kita kita takkan cerita dulu. Kita tunggu kalau pelajar jawab, tanya. Lepas tu mungkin dia akan tanya tentang peribahasa, macam mana nak guna peribahasa. Sebenarnya tadi saya nak sambung soalan peribahasa tu tadi. Soalan peribahasa tu maybe kita, sebab kita cakap benda tu banyak, Kak Ina cakap, Rauf cakap. Maybe kalau kita boleh tambah satu slide cara menulis peribahasa yang betul. Sebab kadang-kadang budak-budak dia mula bak tu, dia mula kat awal ayat huruf besar kan. Kalau kita boleh sediakan satu slide, masa bincang peribahasa tu mungkin Cikgu Yasin masukkan, kita dah ready lah slide tu kan. Kita tunjuk macam ni je. Macam ni gitu. Kita cakap je. Sebab kalau peribahasa tu kita tak boleh mulakan daripada permulaan ayat bak. Betul. Sebab peribahasa tu kena masuk, kalau nak guna perkataan bak tu kena di tengah-tengah ayat. So benda yang macam tu kadang-kadang kita cakap, murid dekat luar ni dia tengok, dia tak nampak lah. Mungkin ada certain part yang kita kena bagi visual. Maksudnya kita akan buat macam ni. Baca betul-betul. Pandang betul-betul lah macam ni. Nampak? Macam tu boleh juga. Kalau buat slide PowerPoint pun boleh, sebab macam Cikgu Yasin dia boleh masukkan kan, bila tengah cakap pasal ni, klik yang tu. Gitu Cikgu Yasin. Macam ni. Kalau cikgu nak paparkan apa yang cikgu nak tunjuk, saya tak boleh sebab saya tak tahu masa bila cikgu nak tunjuk. Saya rasa macam ni lepas tu buat flash kat sini je. Kalau macam tu, macam cikgu Rauf boleh. Atau cikgu present. Cikgu siap dah masing-masing PowerPoint masing-masing. Okay, dekat bawah tu nampak tak ada mute, stop camera, ada share screen. Share screen. Ya, cikgu share screen. Cikgu sedialah PowerPoint tu dah cikgu siap-siap dah buka. So application window nanti PowerPoint tu cikgu pilih. So cikgu ready terus, cikgu share terus. So nanti maknanya kalau share Liza je orang. Tak kisah, semua orang boleh share je. Cikgu Rauf dia keluar screen sharing tips. Okay. Don't show again. Don't show again, share screen. Okay. Oh macam Meet jugalah. Sama je. Okay, saya try ya. PowerPoint dah buka dulu PowerPoint. Okay, ni saya punya skrip. Nampak ke? Ada. Ya. So okay. So okay jugalah Rauf macam ni. Kau boleh type terus contoh tulis peribahasa tu dekat tu. Okay, boleh kan? Dekat Word boleh kan? Ini Word. Kat Word ke, kat mana ke boleh. Stop sharing. Okay. Cikgu tak payah stop sharing. Saya yang akan remove sharing tu. Okay. Tak payah stop. Kalau cikgu nak stop pun boleh, tak masalah. Tapi kalau cikgu kata okey, saya removekan je. Standby. Yang lain boleh standby. Dia tak okay, kalau Google Meet dia kacau. Contoh cikgu Rauf tengah kalau Google Meet, cikgu Rauf tengah share screen. Lepas tu cikgu Liza nak share, dia akan replace. Itu Google Meet. Kalau screen ni, cikgu Rauf share, cikgu Ibrahim, cikgu Liza share, cikgu Zalina share, semua orang share, dia standby je. Saya yang masuk. Dia tak kacau. Saya yang akan kontrol. Okay, tengok ni paparan saya. Contohnya cikgu Liza kata, saya sharekan paparan saya. Saya sharekan cikgunya screen. Lepas tu cikgu Rauf kata, tengok pula saya. Okay, cuba cikgu Rauf ada bahan tak? Cikgu Rauf ada buka dulu ni. Tak, buka pakai Bukanya apa-apa? Word, buka Word je.
buka je Microsoft Word. Ni nak screen kat ni, open je Microsoft Word. Okey. Share screen Share window, share screen pun boleh, share window pun boleh. Share window. Tak kisah lama mana. Dah share dah. Dah share? Tak lagi, tak keluar. Cikgu Liza je. Macam tu. Ada. Okey, tengok Tengok saya boleh masuk cikgu. Okey, ni sekarang Cikgu Liza punya. Okey, lepas tu saya masuk Cikgu Rao punya. Nampak? Dia cepat je. Nampak? Okey, Cikgu Liza punya. Lepas tu dia boleh bertukar terus tanpa cikgu nak tutup. Biasa, nanti saya hanya guna handphone tau. Saya punya laptop tak tahulah. Saya rasa handphone saya okey lah kot. Boleh guna handphone je. Jadi saya tak ada share bahan lah. Saya takut pula nanti kan ini. Tak apa. Segmen. Saya serahkan semula, selesai kita dengan segmen slot 1. Jadi dan masa pun begitu mencemburui kita. Kita serahkan kepada pengantara program ke apa ya. Encik Zul Hisham, dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nuriza sebagai moderator Kertas 1 dan ahli-ahli panel yang amat berpengalaman pada petang ini ya. Rupa-rupanya memang terlalu banyak tips-tips dan teknik untuk mendapatkan markah tinggi dalam Kertas 1 SPM ini. Baik, seterusnya marilah kita terus ke sesi kedua, iaitu sesi soal jawab untuk Kertas 2 Bahasa Melayu. Saya persilakan moderator Kertas 2, Cikgu Zamiah binti Abdul Ghani untuk meneruskan agenda. Silakan. Okey, baik, seterusnya marilah kita terus ke sesi soal jawab Kertas 2 Bahasa Melayu. Saya persilakan moderator seterusnya, iaitu Cikgu Zamiah binti Abdul Ghani. Silakan Cikgu. Baik. Terima kasih Encik Zul Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih seharum kasturi buat semua penonton yang sedang mengikuti program Jom Tanya Guru Bahasa Melayu pada pagi ini. Sesungguhnya pada saat dan ketika ini, saya percaya ya guru-guru Bahasa Melayu dan juga calon-calon SPM 2020 dalam keadaan yang tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang. Dalam menghitung hari menuju SPM. Betul tak? Oleh itu, pada hari ini, pihak USTP dan PPD Gombak membawakan pada anda semua program bual bicara menuju SPM untuk merungkai segala permasalahan jika ada masih bersarang di fikiran calon-calon SPM. Untuk itu pada hari ini kita bawakan khas untuk anda semua calon SPM, dua orang guru yang sangat hebat dan sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan dan Kertas 2 Bahasa Melayu khususnya. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kepada anda ahli panel yang pertama, Puan Noliza Mat Zaki. Beliau merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu dan mantan jurulatih utama Bahasa Melayu yang baru sahaja meninggalkan bidang pendidikan pada 1 Januari yang lepas. Kita rasa bertuah kerana beliau sudi hadir untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau dengan calon-calon SPM tahun ini. Selamat datang Puan Noliza, apa khabar? Cikgu Noliza boleh buka mic dengan kamera? Okey, saya rasa dia tak ada di lokasi tu rasanya. Boleh tak? Okey, kita teruskan ya. Okey.
Terima kasih Puan Noliza kerana sudi bersama-sama kami dalam program Jom Tanya Guru BM pada hari ini ya. Saya rasa begitu kedil apabila berada di sisi beliau ya, orang yang hebat umpama gedung ilmu ini. Seterusnya ya, saya perkenalkan pula ahli panel kita yang kedua pada hari ini, Puan Wan Faridah binti Wan Embong. Ya. Ilmu dan pengalaman beliau sangat luas ya, akan dikongsi dengan calon-calon SPM pada hari ini. Beliau juga merupakan jurulatih utama Bahasa Melayu Daerah Gombak dan kini berkhidmat di SMK Hillcrest Gombak. Selamat datang Puan Wanda, gelaran beliau Puan Wanda. Terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama pada hari ini. Sepatah dua kata daripada Puan. Assalamualaikum kepada anak-anak didik semua. Saya Cikgu Wanda dari SMK Hillcrest. Hari ini kita bersiaran Jom Tanya Cikgu. Jadi apa yang muskil selama ini di hati untuk saat-saat akhir kita berjuang. Jadi silalah tanya sebanyak mana mungkin. InsyaAllah kami di sini akan menjawab secara santai-santai untuk tidak stres. Baik, terima kasih diucapkan pada ahli panel kedua kita, Puan Wan Faridah. Baik, kita teruskan. Belum lama bersiaran Noliza. Saya balik kepada Puan Noliza, Mak Zaki, selamat datang. Selamat bersama-sama kita semua. Okey, terima kasih pada pihak penganjur yang sudi menjemput saya walaupun dah bersara ya. Masih lagi diingati. Selamat sejahtera untuk anak-anak di luar sana dan cikgu-cikgu yang mengenali saya. InsyaAllah ya. Saya ingin berkongsi setakat mana yang saya mampu ya, pengalaman selama saya bertugas sebagai seorang guru. Okey, berbalik kepada Puan Amy, silakan. Terima kasih Puan Noliza. Baik ya, sementara kita menunggu soalan daripada audien kita, saya kemukakan beberapa soalan yang selalu ditanyakan oleh murid-murid kepada kita, calon-calon SPM mengemukakan soalan begini ya. Antaranya masa panjang untuk jawab kertas dua kan, ya, banyak bahagian ya. Jadi bagaimana nak bahagikan masa untuk setiap bahagian ya agar dapat markah yang cemerlang dalam kertas dua ini. Saya persilakan ahli panel pertama untuk menjawab soalan ini. Silakan Puan Liza. Kak Liza, suara tak ada. Cikgu Liza kena unmute. Sekali nak cakap. Okey, minta maaf pertama kali bersiaran ni banyak masalah. Okey. Terima kasih Puan Amy ya. Dari segi masa memang pelajar-pelajar kita berhadapan dengan masalah ya untuk memastikan mereka menjawab semua soalan dalam kertas dua ini. Maklum ya, kertas dua ini menetapkan 2 jam 30 minit untuk menjawab 4 soalan. Ya, harus diingat pelajar-pelajar di sana ya, 4 soalan ini pula dipecahkan pula kepada soalan-soalan yang lebih kecil yang memerlukan kebijaksanaan. Ya, masing-masing untuk merungkai setiap soalan itu dan menepati masa. Okey, saya bagi cadangan begini. Ya, kalau kita ada 2 jam 30 minit bersamaan ada 4 soalan yang perlu kita jawab. Jadi kita ungkaikan menjadi 150 minit. Jadi apabila dibahagikan dengan 4, maka setiap soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4 harus ditetapkan selama 37 hingga 38 minit saja untuk dijawab. Okey, bagi setiap soalan itu pula, pelajar-pelajar pula perlu bijak, terutamanya soalan pemahaman ya. Perlu bijak pula pecahkan ia kepada 38
7 minit atau 38 minit itu kepada 3 soalan lagi. Kemungkinan soalan pemahaman yang pecahannya ada 3 pada setiap soalan perlu dijawab dalam masa kurang lebih 5 hingga 8 minit sahaja. Okey. Baik, itu soalan pemahaman. Kalau soalan rumusan memanglah kita tetapkan 38 minit. Soalan pemahaman pecahkan lagi, dan soalan tata bahasa yang ada 5 bahagian lagi perlu dipecahkan daripada 38 minit tadi kurang lebih antara 5 hingga 6 minit juga untuk dijawab. Manakala untuk soalan keempat, soalan soalan novel, pelajar-pelajar harus pecahkan 38 minit itu kepada 2 bahagian, mungkin dalam 15 tak sampai 15 minit lah untuk menjawab. Tetapi harus diingatkan dalam cikgu membahagikan masa ini, pelajar-pelajar jangan lupa peruntukkan masa untuk semakan. Masa semakan kurang lebih juga antara 10 minit lah, 10 minit ataupun 5 minit, 5 minit hingga 10 minit untuk dijawab. Okey, itu yang saya boleh bagi secara kasarnya lah Puan Amy. Kalau nak ikutkan saya boleh bagi dalam bentuk yang lebih teliti, tapi apa-apa pun semuanya atas kebijaksanaan pelajar. Mungkin pelajar yang bijak dia boleh jawab cepat dalam soalan rumusan, tak perlu tunggu 38 minit. Kalau pelajar tu cekap dalam novel, dia tak perlu tunggu 38 minit. Jadi dia boleh jawab dengan kemahiran masing-masing lah. Itu yang saya boleh bagi tahulah di sini Puan Amy, silakan. Baik, terima kasih Puan Iza. Nampak sangat tuntas jawapannya itu kepada sebagai panduan kepada calon-calon SPM. Baik, mungkin Puan Wanda atau Datin Seri, kami selalu panggil beliau ni, boleh menambah sedikit, ada sedikit untuk ditambah? Okey. Silakan Puan Farida. Macam mana Mama nak? Okey. Betul. Saya tambah sikit je dari Puan dari Cikgu Liza. Memang 2 jam setengah kita dua nombor 4 juga markah. 15 markah itu. Jadi rumusan 30 markah dengan novel 15 markah. Kalau murid menjawab dengan tepat, mereka akan dapat 45 markah dah situ. Jadi dalam tangan. Kan cepat dahulu. Kita boleh jimatlah situ. Jadi kita bolehlah ambil masa lain untuk lebih banyak. Kalau rumusan tu semua cikgu-cikgu sendiri soalan masa kita boleh jawab dalam masa 30 minit. Dengan tips yang telah diberi oleh cikgu-cikgu sekolah masing-masing. Dari sini kita hanya nak terangkan secara umum yang permasalahan yang bahasa tak cukup masa, tak sempat jawab. Jadi kita tahu mana strategi dulu nak jawab, mana kita perlu kemudian. Jadi seperti Cikgu Liza sebut tadi, kena bijak sebab kita kena jawab 4 soalan. Jadi saya sarankan di sini walaupun soalan 1, soalan 2 itu pemahaman, soalan 3 tata bahasa dan soalan 4 novel, kita boleh jawab yang mana kita nak jawab dahulu tapi tinggallah ruang. Saat itulah saya sarankan setiap soalan tu 1 muka surat. Jadi calon boleh jawab dulu soalan rumusan sebab itu 30 markah, itu juga kemudian dia tinggal ruang untuk jawab soalan 4. Sebab itu 5 markah dan insya-Allah kalau kena dengan teknik yang betul, calon mudah sahaja untuk dapat markah 15 markah di situ. Sama ada calon ni
melangkah sederhana ke pun boleh lulus, mereka tekankan kepada soalan 1 dengan 45 markah dan mereka dapat. Okey. Jadi yang soalan nombor 2, nombor 3 tu kita jawab selepas jawab novel. Itu pendapat saya lah untuk membantu anak-anak atau calon-calon SPM kita supaya mereka jawab yang lebih senang dahulu. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Noliza dan Puan Farida yang saling melengkapkan jawapan antara satu sama lain. Baik. Okey, kita terima soalan daripada pelajar ni daripada pelajar kita. Okey, soalan, bagaimana untuk mendapat markah penuh bagi soalan pemahaman yang memperuntukkan 3 dan 4 markah? Okey, ada 2 soalan ya. Baik, Okey, bagaimana? Okey, soalan pertama, saya selalu tidak mendapat markah penuh untuk bahagian rangkai kata, 2 markah. Bagaimana untuk mendapat markah penuh untuk bahagian rangkai kata itu? Panduan daripada panel kita yang pertama, Puan Noliza. Baiklah, untuk soalan maksud rangkai kata, kita akan bertemu soalan ini dalam pemahaman pertama, iaitu di bawah soalan rumusan. Soalan pertama, Roman 1, rumusan. Apakah maksud rangkai kata? Kita juga akan bertemu soalan rangkai kata ini dalam soalan prosa tradisional. Namun begitu, susunan yang cikgu bagi ini kadang-kadang berubah bergantung kepada lembaga peperiksaan. Ada dalam satu tahun tu semua soalan pemahaman pernah ditanya. Soalan pertamanya maksud rangkai kata. Selama pengalaman saya lah memang sukar pelajar kita untuk dapat markah penuh untuk soalan, walaupun 2 markah, sukar untuk dapatkan markah penuh. Tetapi jangan khawatir kalau tak dapat markah penuh 2, sekurang-kurangnya 1 pun jadilah. Bermaksud begini, katalah perkataan itu bermaksud maksud yang boleh saya bagi Puan Amy, contohnya lah perkataan berikan masuk rangkai kata perjalanan jauh misalnya kan. Mungkin kita boleh bagikan perjalanan itu 1 maksud rangkai kata, 1 maksud, jadikan erti kata 1 perkataan, manakala jauh itu jadikan 1 perkataan lain. Mungkin kita boleh katakan perjalanan itu maksudnya laluan, manakala kata jauh tu tak pandai anak-anak bagi maksud, tak apa salah. Jadi sekurang-kurangnya perjalanan bersamaan dengan laluan itu sudah betul, jadi mereka dapat 1 markah. Jadi yang jauh itu mungkin tak dapat markah sebab salah, kita katakan mereka boleh dapat 1 markah. Apa pandangan Puan Wanda? Adakah ada perubahan di segi pemberian markah ini? Ataupun salah 1, maka salah 2-2? Puan Wanda? Wanda dah hilang. Okay, Puan Wanda mungkin masalah teknikal talian internet. Okay, so kita teruskanlah dengan Cikgu Zamiah dulu. Macam mana? Okey, baik. Baik, terima kasih ahli panel kita, Puan Noliza. Seterusnya soalan daripada pelajar pada calon SPM kita lah. Bagaimana untuk mendapat markah penuh bagi soalan pemahaman yang memperuntukkan 3 dan 4 markah? Berapa isi yang sebenarnya perlu diberi? Okey, Puan Wanda adakah telah berada di talian? Puan Wanda masih tak ada lah Amy. Ya. Okey. Kita nak teruskan ke atau macam mana? Kita teruskan lah, tak apa. Baik. Okey, nanti kalau apa kita boleh tanyalah kalau Puan Wanda kan. Baik. Soalan yang memperuntukkan markah 3 anak-anak biasanya ada dalam soalan pemahaman.
Perlu diketahui dan perlu dibuat latihan selalulah untuk memastikan bahagian pecahan soalan pemahaman mana yang ada 3 markah. Kebiasaannya yang 3 markah ini, kalau soalan pemahaman dia rumusan dia berada pada 2 Roman. Ya, soalan pada 2 Roman. Kalau soalan prosa tradisional atau drama, dia pun ada pada soalan nombor 2 Roman. Ya. Soalan kalau prosa tradisional kebiasaannya pada soalan 2 Roman atau 3 Roman. Ya, sebab soalan 3 dan 2 dan Roman dan 3 Roman prosa tradisional 3 markah peruntukannya. Ya, tapi biasanya soalan yang boleh dapat 3 markah ni pada 2 lah. Soalan nombor 2 Roman. Begitu juga dengan soalan sajak ataupun puisi tradisional. Dalam 3 soalan ini kebanyakan soalan jawapannya boleh dicari dalam petikan. Itu satu bonus lah pada anak-anak murid kita. Carilah seboleh-bolehnya jawapan untuk soalan yang bermarkah 3 ini dalam petikan. InsyaAllah kalau cikgu di sekolah-sekolah boleh nampak jawapan itu dalam petikan, boleh terus ambil daripada situ dan jawab soalan itu sebaik mungkin. Ya, adalah cara dia. Yang cikgu nak terangkan sini pun dalam panjang pula ya. Nanti boleh tanyalah cikgu masing-masing. Ambil saja jawapan daripada petikan dan tambahkan beberapa perkataan tambahan macam kata hubung yang lain, contohnya di samping itu dan sebagainya, dah menjadi ayat awak. Dan maka markah 3 tak ada jadi mustahil. Ya, mustahil kamu dapat. Itu untuk 3 markah. Manakala yang untuk 4 markah ya anak-anak, kebiasaannya merupakan soalan kebat. Ya, tahu soalan kebat apa ya? Itu soalan, apa dia Cikgu Amy? Kemahiran? Berfikir aras tinggi. Berfikir aras tinggi. Ya, ini memang mencabar pelajar kita. Namun, jangan khawatir ya anak-anak. Kalau kamu biasa buat latihan, soalan-soalan ini sebenarnya banyak yang bertanyakan apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda? Ya, atau satu lagi soalan yang biasa juga, soalan prosa tradisional ditanyakan aspek sastra. Ya, aspek sastra. Prosa tradisional, maaf saya. Drama biasanya ditanyakan aspek sastra. Berikan contoh ya, berikan pengajaran, satu pengajaran dalam petikan dan satu pengajaran di luar petikan. Itu biasanya ada 4 markah. Jadi ya Puan Amy, kalau nak dibincangkan panjang, namun begitu saya mencadangkan ya, saya ambil sedikit ilmu daripada kalau anak-anak di luar sana pernah tengok YouTube Puan Haslinda Nur ya, dia bagi satu formula iaitu ingat 1, ingat 5. Ya, ingat 1, ingat 5 untuk menguasai sastra. Ya, komsas kita. Bermaksud untuk jawapan soalan-soalan nombor 4 ini, satunya kena ada pengetahuan di luar bidang kamu, kotak kamu. Dan yang kedua, kalau berkaitan dengan aspek sastra, mesti rujuk kepada bahan sastra dan ingat formulanya, ingat 1, ingat 5. Nanti kita bincang bila kita bincang soalan novel nanti insyaAllah. Okay, berbalik pada Puan Amy ya. Okay. Baik, terima kasih Puan Nurliza. Kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya daripada calon SPM kita ni. Okey. Bahagian tata bahasa, bahagian bina ayat bagaimana untuk mendapat markah penuh? Boleh ke membina ayat mudah sahaja? Itu soalan daripada calon. Amy, nampaknya kita berdua je ni. Wanda tak. Okey, Puan Wanda telah kembali bersiaran. Okey, Puan Wanda, soalan daripada calon kita ni ya. Untuk bahagian bina ayat, bagaimana untuk mendapat markah penuh? Boleh ke membina ayat mudah sahaja? InsyaAllah tak mustahil untuk dapat markah penuh sebab asalkan ada subjek dan predikat dan ayat itu dah lengkap. Jadi tidak mestinya ayat itu ayat majmuk. Buat ayat tunggal pun dah cukup. Jadi ayat tunggal ini ayat mudah. Ada subjek, ada predikat. Jadi tak payah fikir nak ayat yang aku kata 5 kena buat ayat yang standard sikit sampai ayat itu menjadi salah. Banyak kesalahan. Jadi saya sarankan di sini buat ayat yang mudah
sahaja, asalkan ada subjek, ada predikat, walaupun terdiri pada 5 patah perkataan. Wah. Jadi tak ada kesalahan tata bahasa itu akan lebih sedikit lah kalau ayat itu ringkas. Ayat itu ringkas. Jadi saya cadangkan jangan fikir bahawa kita kena guna semua bina ayat itu daripada ayat majmuk, guna ayat majmuk. Tak payah. Ayat tunggal sahaja. InsyaAllah akan dapat 2. Asalkan perkataan yang ditanya itu betul maksudnya, sesuai dengan ayatnya. Dan kena ingat bahawa kalau perkataan yang diuji itu kita tidak boleh guna imbuhan, tak boleh jadikan dia peribahasa. Jadi kita kena, kalau susah sangat nak letak tengah ayat, kita gunakan pada permulaan ayat perkataan tersebut. Ataupun kita jadikan ayat pasif. Yang ketiga, kita jadikan perkataan itu dalam bentuk dialog, ayat cakap acuh. Jadi mudah sahaja sebenarnya untuk dapat 2. Asalkan jawab semuanya, jangan tinggal kosong. Kalau tinggal kosong tu, cikgu yang menanda tak akan dapat tolong. Kalau buat jawab juga, kemungkinan besar kalau kita teka pun kemungkinan besar kita akan dapatlah sebab kita buat ayat, bina ayat. Okay? Baik, terima kasih banyak Puan Wanda. Pasti calon yang mendengar penjelasan tadi berasa senang hati dan melihatkan keyakinan mereka untuk menjawab kertas 2 ini nanti. Baik, kita terima lagi soalan daripada calon kita. Bagaimana untuk mendapat penuh bahagian peribahasa? Saya biasanya hanya mendapat satu soalan sahaja yang betul daripada 3 soalan yang dikemukakan. Saya rasa bahagian peribahasa ni susah lah. Okey. Baik. Memanglah sebab peribahasa ni bukan kita guna hari-hari kan. Tetapi kita kena tahu bentuk soalan tu yang keluar. Peribahasa tu soalan boleh tanya pelbagai. Sama ada memberi maksud peribahasa ataupun dia bagi maksud, kita cari peribahasa. Yang penting sekali peribahasa yang mudah-mudah tu calon mesti kuasai lah. Yang biasanya kalau kita analisis soalan, tak ada peribahasa yang susah-susah lembaga peperiksaan keluarkan. Cuma calon ni dia tak pernah guna, jadi dia kata tak tahulah. Jadi pertama sekali kalaulah dia dapat peribahasa, dia kena faham perkataan dalam peribahasa tu apa dia. Jadi dengan mudahnya dia dapat agak maksudnya. Tapi soalnya calon kita ni maksud perkataan dari peribahasa tu pun dia tak faham. Sebab biasanya peribahasa ini menggunakan bahasa lama yang dia tak nampak pun maksud peribahasa tu sendiri. Contoh, kendil. Kendil tu sendiri tak tahu apa dia kendil. Macam mana dia nak bagi maksud. Jadi, dia kena banyakkan kosakata. Jadi, mudahlah dia nak jawab soalan peribahasa. Macam kiambang. Kadang-kadang dia tak kenal pun kiambang tu apa dia. Jenis apa kiambang ni. Sedangkan kiambang sejenis tumbuh-tumbuhan. Dia ingat kiambang ni mengambang ke apa. Jadi dia kena suara kuasai. Wanda tak jelas ya. Ya, suara tak jelas Pada saya jelas. Okey, jelas. Jelas. Tapi selalu loading. InsyaAllah pada hari Sabtu ni saya akan berada di sisi Cikgu Yasir. Jadi memang terus. Cara Kak Liza tadi pun macam putus-putus dan tadi loading semuanya. Itulah saya rasa masalah nak buat ni. Okey. Okey, Kak Wanda dengan Kak Liza ada apa-apa lagi tak? Ataupun kita terus menutup je untuk hari ni lah. Terus tutup dulu hari ni. Tutuplah, tutup. Okey, nanti kita prepare besok. Okey. Besok okey. Baiklah, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Semua persoalan anda telah terjawab dan membuatkan anda pastinya lebih yakin menuju SPM yang berbaki lebih kurang 2 minggu sahaja lagi. Sejambak kasih segunung budi kita ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir
ke program Jom Tanya Cikgu Bahasa Melayu pada hari ini, iaitu Puan Nurliza Mak Zaki dan Puan Wan Faridah binti Wan Embong. Dengan ini, saya Zamah Abdul Ghani, moderator pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dalam majlis kita pada hari ini. Terima kasih dan semoga anda semua calon-calon SPM 2020 berjaya dengan cemerlang dalam kertas bahasa Melayu khususnya dan semua mata pelajaran amnya. Baiklah, saya kembalikan majlis kepada perantara kita, Encik Zul Hisham. Silakan.